Jom belajar meteoroid, asteroid dan komet bab 13 Sains Tingkatan 2. Apakah yang kamu perhatikan pada video ini? Adakah ia sebuah meteorit yang jatuh ke bumi? Atau apakah objek tersebut? Tahukah kamu, meteorit ialah tahi bintang yang gugur ke bumi. Setakat ini, meteorit Hobart direkodkan sebagai meteorit yang paling besar di dunia. Meteorit ini dikatakan telah jatuh ke bumi kira-kira 80,000 tahun yang lalu. Uniknya, hentaman meteorit ini tidak membentuk kawah. Saintis percaya hal ini disebabkan oleh pergerakan meteorit ini yang perlahan kerana bentuknya yang lepeh. Ada objek lain ke selain planet, matahari dan bulan? Ya, memang ada. Jom cikgu bawa kamu ke ruang angkasa. Selain galaksi, bintang dan planet, terdapat juga objek lain dalam sistem suria kita, iaitu meteoroid, asteroid dan komet. Meteoroid merupakan serpihan batu dan logam kecil yang terapung dan bergerak di angkasa. Asteroid merupakan batuan besar dan logam yang beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya sendiri. Komet pula merupakan jasad kecil yang terdiri daripada campuran ais, gas dan debu beku yang bergerak mengelilingi matahari mengikut orbitnya sendiri. Cikgu, boleh tak cikgu jelaskan lebih lanjut ciri-ciri meteoroid, asteroid dan komet? Boleh sangat. Jom cikgu terangkan. Jom kita kenali meteoroid. Yang pertama, saiz meteoroid berbeza-beza antara 10 mikrometer hingga 1 meter. Yang kedua, ia terbina daripada batuan dan logam seperti besi dan nikel. Ketiga, ia berasal daripada serpihan asteroid dan komet. Yang keempat, suhunya di angkasa lepas ialah 0 darjah Celsius. Jom kita kenali pula dengan asteroid. Ciri-ciri asteroid. Yang pertama, saiz bermula dari 1 meter hingga 1000 kilometer. Yang kedua ialah ia terbina daripada batuan dan logam seperti besi dan nikel. Suhu permukaan yang sejuk iaitu sekitar -73 darjah Celsius. Jom kita kenali satu lagi objek di angkasa iaitu komet. Komet terbina daripada gas dan air yang membeku menjadi ais dan sedikit debu serta batuan. Komet terdiri daripada dua bahagian utama iaitu kepala dan ekor. Saiz kepala boleh mencapai 250,000 kilometer. Manakala panjang ekor komet boleh mencapai sehingga 150 juta kilometer. Komet beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya sendiri yang berbentuk elips. Cikgu, pergerakan meteoroid, asteroid dan komet ni sama lah ya? Oh, pergerakannya tak sama. Jom cikgu ajarkan. Jom ikut. Asteroid dan komet bergerak melalui orbitnya sendiri mengelilingi matahari. Meteoroid pula bergerak secara bebas di angkasa serta dipengaruhi oleh daya tarikan graviti planet, bulan dan objek lain di sekelilingnya. Hal ini demikian kerana saiz dan jisim meteoroid yang lebih kecil menyebabkannya lebih mudah dipengaruhi oleh daya tarikan graviti yang kecil. Bagaimanakah pergerakan meteoroid, asteroid dan komet memberi kesan kepada bumi? Jom kita belajar pergerakan meteoroid. Meteoroid merupakan serpihan batu dan logam kecil yang terapung dan bergerak di ruang angkasa. Apabila meteoroid memasuki atmosfera bumi, meteoroid disebut sebagai meteor. Geseran molekul antara udara dengan meteor menghasilkan haba sehingga terbakar dan coretan cahaya terhasil. Biasanya meteor akan habis terbakar sebelum sampai ke bumi. Tetapi ada juga meteor yang dapat sampai ke bumi. Meteor ini disebut sebagai meteorit. Kawah akan terbentuk akibat hentaman meteorit.
Jom kita belajar pergerakan asteroid. Sebelum itu, asteroid dikatakan menjadi salah satu faktor kepupusan dinosaur. Okey, sekarang kita lihat pergerakan asteroid. Okey, asteroid tu apa? Kita ingatkan kembali. Asteroid tu ialah batuan besar dan logam yang beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya sendiri. Jadi, asteroid dia membentuk jalur asteroid. Jalur asteroid di antara orbit planet Marikh dengan Mushtari. Alright, mana dia jalur asteroid? Dekat sini. Di antara planet Marikh. Okey, ni planet Marikh, Mars dengan Mushtari, Jupiter. Alright? Dekat sinilah jalur asteroid. Adakah semua asteroid berada di dalam jalur asteroid ni? Kebanyakan asteroid berada di dalam lingkaran asteroid, tetapi terdapat juga orbit asteroid yang berada di luar lingkaran asteroid seperti Apollo, Amor dan Athena. Okey, kita tengok. Okey, ini dia. Tadi kita dah belajar lingkaran asteroid. Okey, di antara planet apa? Marikh dengan Jupiter. Tetapi ada juga asteroid yang bukan berada di dalam lingkaran asteroid. Okey, tetapi dia berada di mana? Di dalam orbitnya sendiri. Contohnya Apollo ni. Okey, di luar lingkaran asteroid. Okey, dia berada di luar lingkaran asteroid. Iaitu Apollo, okey, Athena dengan Amor. Alright, Amor. Okey, kita lihat apa yang berlaku pada asteroid yang tidak berada di dalam lingkaran asteroid ini. Okey, sekarang kita tengok orbit asteroid yang berada di luar lingkaran asteroid seperti Amor dan Apollo. Okey, so kita tengok orbit yang berada di luar lingkaran asteroid ni boleh berhampiran atau bersilang dengan orbit bumi. Okey, sekarang kita tengok ini ialah orbit Amor. Okey, cikgu buat dengan warna merah. Ni orbit Amor. Okey, dia tak berada dalam lingkaran asteroid ya. So, ambil warna biru ni. Tunjukkan orbit bumi. Okey. So, dekat mana dia boleh berlanggar. Okey, bersilang dengan kawasan yang berhampiran. Dekat sini dan dekat sini. Alright. So, kita tengok Apollo pula. Okey, mana orbit Apollo? Okey, kita ikut ni orbit dia. Dan orbit bumi. Okey, ni ialah orbit bumi. Mengelilingi matahari. Kedua-duanya mengelilingi matahari. Okey, dekat mana titik persilangan dia? Okey, nampak jelas kat sini ya. Dia boleh bersilang. Okey. So, apa yang berlaku? Perlanggaran boleh berlaku antara asteroid dengan bumi pada titik ni. Pada titik persilangan. Atau lintasan berhampiran orbit bumi dan orbit asteroid. Jadi, perlanggaran dengan asteroid yang bersaiz besar boleh menyebabkan kemusnahan hidupan di bumi. Ini adalah contoh asteroid dan bumi yang sama-sama mengelilingi matahari dalam orbit masing-masing. Sekarang kita belajar pula pergerakan komet. Kebanyakan komet berasal dari lingkaran Kuiper dan awan Oort. Okey, dekat sini ialah awan Oort yang besar ni dan di dalamnya ada lingkaran Kuiper. Okey, gambar di sebelah kanan ni lebih jelas. Okey, ni adalah lingkaran Kuiper yang terdiri daripada di dalamnya ada matahari dan planet-planet yang lain. Okey, komet berasal daripada lingkaran Kuiper dan awan Oort. Okey, seterusnya kita tengok. Ini ialah orbit bumi dan ini adalah orbit komet. Okey, tak sama ya. Okey, tengok orbit bumi dengan orbit komet tak sama. Okey, kita tengok kelajuan komet adalah di antara 10 hingga 70 km per saat. Laju ya.
Okey, ni adalah pergerakan komet dalam orbitnya sendiri. Okey, dalam bentuk elips ni. Okey, ni dalam bentuk elips. Okey, kita tengok apabila komet menghampiri matahari, komet semakin laju, mencair dan kelihatan seperti berekor panjang. Kenapa dia mencair? Sebab ia terbina daripada ais. Okey. Seterusnya, ekor komet sentiasa dalam keadaan menjauhi matahari. Okey, menjauhi matahari disebabkan tiupan angin suria dari matahari. Okey, ni ialah ekor dia ya. Alright. Tarikan graviti planet luar yang kuat menyebabkan komet mudah terkeluar dari orbitnya. Okey, tarikan graviti yang kuat dari planet-planet yang lain akan menyebabkan komet mudah terkeluar daripada orbitnya. Okey, ni orbit dia. Dia boleh jadi terkeluar. Dan akhirnya, komet yang terkeluar dari orbit berisiko untuk berlanggar dengan bumi dengan kelajuan yang sangat tinggi. Jom kita lihat bagaimana melindungi bumi dari hentaman asteroid. Ini adalah rakaman dari NASA di mana asteroid yang hampir melanggar bumi. Pengesanan awal asteroid sangat penting untuk mengelakkan pelanggaran dengan bumi. Selepas asteroid dikenal pasti, ia akan dipantau menggunakan teleskop berkuasa tinggi di angkasa lepas dan di bumi. Jadi saintis boleh merancang untuk mengalihkan asteroid dari laluan bumi. Salah satu teknik yang digunakan untuk memesongkan asteroid ialah menggunakan traktor graviti. Traktor graviti akan memesongkan asteroid dari laluan bumi. Cikgu harap semua pelajar faham. Untuk menguji kefahaman pelajar, sila jawab soalan pengukuhan berikut. Soalan yang pertama, antara meteor dan meteorit, yang manakah mungkin dapat ditemui di muzium? Berikan satu sebab. Soalan yang kedua, mengapakah ekor komet sentiasa menghala menjauhi matahari? Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya.